kerajaan Malaysia mengistiraf sejauh pemeriksaan sekolah-sekolah menengah bersendirian Cina di Malaysia, Certificate of United Examination for Independent Chinese Middle School in Malaysia, ataupun UEC sebagai sijil pemeriksaan yang seterap dengan sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Datuk Speaker, di Sabah, ibu bapa dari kaum dan bangsa selain Cina turut menerima dan memilih sistem pendidikan sekolah meninggal bersendirian Cina. Malah jumlah pelajar di sekolah-sekolah meninggal antara 25% sehingga 80%. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, lebih kurang 80,000 pelajar memasuki Chinese Independent School dan mengambil UEC tiap-tiap tahun di seluruh 60 buah sekolah di Malaysia. Kerajaan Sarawak adalah satu-satunya kerajaan di bawah Barisan Nasional yang mengistiraf UEC sebagai pemeriksaan yang diterima oleh Perkhidmatan Awam Sarawak. Kerajaan pusat juga telah berkali-kali menyatakan pertimbangan dalam mengistiraf UEC. Malahan Speaker Dewan Rakyat juga sendiri menyokong penuh pengistirafan UEC oleh Kerajaan Sarawak baru-baru ini kerana berpendapat bahawa pengistirafan ini membawa kebaikan kepada rakyat. Saya harap ahli Parlimen Barisan Nasional Sabah dan Kerajaan Sabah di bawah Barisan Nasional menyokong pengistirafan UEC sama seperti Kerajaan Sarawak. Tapi saya tidak heran kalau ahli Parlimen Barisan Nasional dan Kerajaan Barisan Nasional Sabah tidak sokong pengistirafan UEC kerana takut tengok apa yang berlaku kepada ahli Parlimen Ketera Tan Sri Anwar Musa. Beliau digantung kerana menyokong pengistirafan UEC. Bahawa United Examination Certificate UEC atau sijil pemeriksaan bersama diistiraf oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia sebagai satu sijil pemeriksaan kebangsaan. Dengan prinsipnya, UEC merupakan salah satu akses pendidikan negara yang penting bagi negara kita, dan ia telah memupuk ramai warga negara yang berjaya dalam berbagai aspek. Pakaian ini menunjukkan kekuatan dan keistimewaan negara kita tanpa kira kaum dan bangsa. Di negeri Sabah semakin ramai pelajaran dari keturunan berlainan termasuk Bumiputera Sabah pilih masuk Chinese Independent School dan menduduki pemeriksaan UEC. Ia menunjukkan bukan sahaja orang Cina yang perlukan sijil UEC diistirafkan, malah semakin ramai pelajar dari berbagai kaum dan bangsa turut menerima sistem pendidikan Chinese Independent School. Datuk Speaker, maka ia adalah penting bagi Kerajaan Persekutuan. Dalam pandangan saya, mengistirafkan bukan sahaja UEC, tapi sistem pendidikan yang bersifat kepiawaian dan mempertahankan hak-hak pendidikan bahasa ibunda yang diperuntukkan di bawah Pakara 152 Perlembagaan Persekutuan. Datuk Speaker, lebih 600 universiti dari lebih 12 negara asing seperti Australia, UK, US, China, Singapura, Thailand dan lain-lain negara telah istiraf sijil pengkajian tinggi sejak lebih 30 tahun yang lepas.
Ianya menunjukkan sijil UIC diterima oleh masyarakat antarabangsa dan bidang akademik termasuk universiti ternama seperti Oxford University, Cambridge University, Harvard dan sebagainya. Saya berpendapat bahawa kita tidak harus mengabaikan kelebihan ini, harus mengambil inisiatif menjadikan ia sebagai sesuatu kekuatan dan kelebihan negara kita dengan mengistirapkan UIC dan sekolah-sekolah independent school. Secara praktikal, mengistirapkan sijil UIC dan sistem Chinese Independent School warga negara kita yang fasih dalam bahasa kebangsaan, bahasa Inggris dan Cina menjadi satu kelebihan dan kekuatan kita, khususnya apabila negara kita giat memasuki pasaran antarabangsa. Dengan adanya rakyat yang mampu menguasai tiga bahasa tersebut, negara kita akan menjadi lebih percaya asing, percaya saing, lebih lagi. Kini negara China semakin berpengaruh dan maju dari segi ekonomi dan politik. Selain daripada itu, disebabkan kekurangan sekolah dan guru di Sabah, Chinese Independent School dijadikan sebagai alternatif bagi pelajar yang tinggal berjauhan seperti di Tenum, Kunak. Bagi pelajar yang tinggal Tawau dan Beaufort belajar di Chinese Independent School untuk dapatkan akses pendidikan. Jika kerajaan boleh mengistirap UIC, ia bukan saja membantu rakyat dari bangsa tertentu, tetapi ia adalah membawa manfaat kepada seluruh negara, termasuk belajar dari berbagai kaum. Saya mohon supaya kerajaan persekutuan memegang prinsip dan semangat yang diperuntukkan dalam perlembagaan persekutuan dan deklarasi United Nations, di mana semua manusia wajib diberi hak pendidikan dan mengistirap UIC dengan segera demi kebaikan masa depan negara. Di sini saya harap kementerian boleh meluruskan cadangan supaya UIC diterima oleh semua universiti, pusat pengkajian tinggi tempatan dan juga perkhidmatan awam di Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, Pulau Kaya, Pulau Sabangga dan Kampung Mempak. Saya telah membuat lawatan ke Pulau Kaya, Pulau Sabangga dan Kampung Mempak. Saya amat terkejut apabila murid-murid sekolah rendah terpaksa bangun seawal 4 pagi untuk bersiap ke sekolah. Mereka juga terpaksa menaiki bot sama ada ke pulau atau ke tanah besar untuk menghadiri kelas. Saya heran mengapa murid-murid kecil ini terpaksa berulang-alik dan bertalu jawabnya ke tanah besar dari pulau atau dari tanah besar ke Pulau Kaya hanya untuk menimba ilmu. Saya ingin Kementerian Pelajaran jelaskan apa sistem yang digunakan untuk menempatkan murid-murid ke sekolah yang jauh. Isu ini sebenarnya sudah lama. Ibu bapa juga terpaksa mengeluarkan belanja yang tinggi hanya untuk kos pengangkutan saya anak-anak ke sekolah. Datuk Speaker, saya telah ramah beberapa murid-murid sekolah yang menunggu dan tiba di JT Pasar Besar Kota Kinabalu. Tetapi murid-murid yang tinggal di Teripuk, Kiulu dan Manggatar, terdapat murid-murid yang tinggal di Teripuk, Kiulu dan Manggatar tetapi bersekolah di Pulau Kaya.
dan murid-murid di Pulau Kaya yang bersekolah di Sumbulan atau sebagainya. Murid-murid SK Pulau Sebangga pula terpaksa bersisak dalam sebuah bot lebih 100 murid-murid untuk ke Pulau Sebangga. Bot ini juga terlihat dan uju dan perlu dibaikkan. Jangan pertaruhkan nyawa anak-anak kita. Keadaan laut yang tidak menentu juga menyebabkan mereka sering kali-kali tidak dapat menghadiri kelas. Kehadiran guru juga ditentukan oleh keadaan cuaca dan ombak. Saya harap Kementerian Pelajaran oleh menyediakan bot atau sebarang pengangkutan untuk guru dan jumlah juga murid-murid sekolah dengan percuma. Keadaan C juga boleh mendapatkan bahaya dan kematian jika tidak berhati-hati. Untuk pulau, guru dan murid sekolah terletak peta kepada bahaya keadaan C yang tidak berbumbung juga menyebabkan orang ramai termasuk guru dan murid sekolah basah apabila hujan turun. Saya juga ingin catatkan supaya asrama guru disediakan di pulau-pulau bagi memudahkan guru-guru yang mengajar di situ. Ini juga dapat mengurangi kos pengangkutan dan masa berulang alik ke sekolah tiap hari. Keadaan sekolah di Pulau Sebangga juga buruk. Datuk Speaker, lawatan KSK Pulau Sebangga mendapati kawasan bangunan sekolah telah mengalami hakisan yang truk dan tiada usaha untuk menghalang atau membaiki kawasan sekolah tersebut. Saya minta supaya Kementerian Pelajaran mengambil malam perkara ini sebelum kejadian yang tidak diingini pelaku. Penduduk di Pulau Kaya, Pulau Sebangga dan Kampung Mempok memberi tahu saja bahawa pampot masih lagi tidak boleh digunakan. Mereka tidak dapat ke laut untuk menangkap ikan dan tidak dapat menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Pampot merupakan angkutan yang paling murah. Oleh itu saya harap kerajaan akan menggaji semula penggunaan pampot di kawasan Sebangga dan KK sebagai menolong penduduk di Pulau Kaya dan Sebangga. Kerajaan sepatutnya memberi pilihan kepada para nelayan untuk menambah pendapatan mereka, bukan hanya kuat kuasa undang-undang tanpa mempedulikan kesusahan dan hidup mati rakyat. Saya harap kerajaan boleh memberi program mikrokredit ataupun pinjaman enjin sangkut kepada penduduk Pulau Kaya dan Sebangga supaya mereka boleh menangkap ikan dan menjalankan perniagaan mengangkut mengangkat barang dan menghantar orang. Dengan itu mereka boleh bencana pendapatan dan mengurangkan kos menghantar anak-anak ke sekolah. Datuk Speaker, di samping itu juga masalah yang dihadapi oleh penduduk Pulau Kaya dan pulau-pulau lain ialah pangkalan air dan elektrik. Saya harap kerajaan lebih perhatian tentang keperluan asas penduduk di pulau-pulau ini. Pulau-pulau ini hanya terletak beberapa kilometer dan beberapa minit perjalanan dari kota Kinabalu. Malah mereka terpaksa memberi air dengan harga RM7 setung. Iaitu 200 liter saya RM7, Datuk Speaker. Saya pun tidak tahu kenapa begitu. Penduduk Pulau Kaya terpaksa mengeluarkan ringgit Malaysia ringgit 21 sampai 35 ringgit untuk membeli air setiap hari. Alamak, setiap keluarga belanja 600 sehingga 1,000 sebulan hanya untuk beli air sahaja. Ini sudah tertentu membebankan mereka. Mana dunia ada yang air begitu mahal, Datuk Speaker? Saya pun tidak tahu kenapa
begitu mahal. Saya sangat heran mengapa mereka tidak diharaukan oleh kerajaan Warisan Nasional. Rata-rata mereka ialah Bumiputra Islam. Adakah mereka hanya alat untuk memenangi pilihan raya sahaja? Oleh itu saya harap kerajaan boleh memberi air percuma bukan saya kepada penduduk Pulau Kaya sebagai pempasan, kerana telah memberi air dengan harga yang begitu tinggi sejak puluhan tahun lagi. Hai, ya, ini terlampau lah. Hai, begitu juga dengan penduduk di pulau lain seperti Pulau Sapangga dan Pulau Banggi di Kudat. Aduh, di Pulau Sapangga satu-satunya sumber air ialah Periki Asino yang air masin. Saya harap masalah mereka dapat diberi perhatian. Kalau di Selangor berguna air sebanyak 20 meter batu tidak dikenakan bayaran percuma. Kita kira orang kaya atau miskin, kenapa orang Pulau Kaya yang termiskin yang paksa beli ayam begitu mahal sekali dalam dunia? Apa ini? Saya sangat kecewa kerana bila ini macam kenapa rakyat kita kena hak kena potong leher ya, ini macam inilah Barisan Nasional. Inilah Barisan Nasional. Islam lagi. Yalah, saya beritahu begitu lah lawat sana. Samba pun penduduk lebih 12,000 penduduk di Pulau Kaya hidup dengan sangat menderita. Orang setingan sama 12,000 pun setingan saya sama tapak rumah pun tiada. Air pun membeli mahal. Atau air di sana tapi tidak kasih bagi. Tak tahu rakyat kenapa Barisan Nasional itu terlampau. Pulau di sini ada lebih 3,000 berhenti untuk Barisan Nasional. Kenapa Barisan Nasional begitu? Kejam. Minta sokong tapi apapun tidak bobot. Ini kerajaan apa ini penelitian? Ya. Yalah, saya heran air sampai 50 tahun 54 tahun air kehidupan asas pun susah. 54 tahun Islam lagi ya, orang Islam ya. Oke, saya juga Datuk Speaker ada lagi 1 menit. Ketua Menteri Sabah, isu atau masalah yang berlaku di Sabah biasanya akibat pengurusan atau pemimpin yang paling korup. Saya merujukkan kepada Ketua Menteri Sabah. Menurut Sarawak Report, Ketua Menteri Sabah mempunyai wang berjuta-juta di luar negara. Antara bank yang disaki mempunyai akaun simpanan Ketua Menteri Sabah ialah Bank UBS AG. Siasatan dan bukti amat jelas bahawa wang simpanan dan pengeluaran mempunyai kaitan dengan Ketua Menteri Sabah. Kes ini mula terbongkar apabila Michael Chia telah ditangkap di Hong Kong atas tuduhan pengubahan wang haram di Hong Kong pada 2008 dengan jumlah wang sebanyak Singapura dolar 16 juta 40 juta Malaysia ringgit. Adakah teknik yang sama turut digunakan oleh Perdana Menteri? Satu ketiga dulu saya minta kerajaan memberi penjelasan berkenaan ini isu kerana ia melibatkan kejujuran dan imej pemimpin kerajaan. Selamat masa habis ya. Sikit lagi, bolehkah Menteri Kewangan menyiasat akaun bumbur jihad, akaun bumbur SAG 2311
1117 dan Jurik di Jurik Tanjung 1 Agang NE 210101009 dengan jumlah 90 juta. Itu nomor apa tuh? Sudah lebih 4 nombor. Paham ya, Mas Abi duduklah. Siapakah pemilik akaun tersebut atau speaker? Ini kerana akaun ini mempunyai kaitan dengan pengubahan wang haram serta wang konsesi balak di kaitan dengan Ketua Menteri Sabah. Rakyat ini tahu apakah yang sedang berlaku dengan wang konsesi balak yang sepatutnya dikembalikan kepada rakyat Sabah. Saya harap MSCC ambil tuntutan tindakan keras sesiasat skandal besar ini. Akhirnya Mas habis ya, Mat. Lagi 1 minit. Tanjung Aru. Mas Ya 1 minit lagi Ya, Mat. Mas habis ya, Mat. Ya, Mat, habiskan dong. Habiskan ya, Mat. Ya, habiskan ya. Ya. Minta habiskan ya, Mat. Terima kasih. Saya harap isu yang saya sebutkan tadi diberi perhatian. Sekian, terima kasih.